Baik, rakan-rakan media, terima kasih. Bahagian pertama, saya ingin merujuk kepada keputusan kerajaan sebelum ini mengenai baki kota penggajian pekerja asing sektor formal yang masih aktif dan telah dibayar levy tapi masih belum diterbitkan visa dengan rujukan pada 31 Mac 2024 akan dibatalkan dengan bayaran levy kota dikembalikan. Itu keputusan sebelum ini ya. Tarikh akhir kemasukan pekerja asing sektor formal yang baru dengan VDR adalah pada 31 Mei. Sekaligus tiada lagi kemasukan pekerja asing sektor formal dari kota yang aktif dibenarkan bermula 1 Jun. Itu keputusan sebelum ni yang saya umumkan ya. Majikan dah dapat kota, dia dah bayar levy, tapi belum lagi dikeluarkan visa dengan rujukan. Kalau tak keluarkan visa dengan rujukan pada 31 Mac, maknanya kita akan batalkan dan kita akan bagi levy balik. Itu keputusan sebelum ni. Yang kedua, saya umumkan bahawa tempoh hari, tarikh akhir kemasukan pekerja asing adalah yang baru dengan VDR adalah 31 Mei. Maknanya 1 Jun tak ada lagi lah. Okay, kita sebut begitu. Baik, berhubung perkara ini, Kementerian Dalam Negeri kita bersetuju untuk melanjutkan tempoh akhir permohonan surat kelulusan visa dengan rujukan di Jabatan Immigration kepada tarikh baru 21 April 2024. Tarikh asal 31 Mac, kita genjak 21 April. Pelanjutan ini, setelah kita mengambil kira, satu, jumlah kota aktif yang belum memohon VDR adalah sebanyak 132,000. Okay, ya. Sekarang ni, setakat kita tamat 31 Mac tu, kita dapati 132,000. Dalam tempoh sebelum 31 Mac baru ni berlaku sedikit gangguan teknikal pada sistem. Ini berlaku pada 21, 22, 23, 27, 28 dan 29 Mac. Tapi sekarang sistem tu kembali stable. Jadi kita percaya pelanjutan ini akan memberi ruang lagi kepada para majikan yang sahih, yang genuine untuk menyelesaikan proses bagi mendapatkan surat kelulusan VDR dengan segera. Okey. Dua sebab kami lanjutkan tarikh. Pertama adalah jumlah setakat 31 Mac yang belum memohon 132,000 dan ada gangguan teknikal pada sistem yang sekarang sudah kembali stabil. Jadi adalah munasabah 132,000 ini jumlah kota aktif yang telah bayar levy. Kalau mereka nak mohon VDR dan mereka majikan yang genuine, yang betul-betul memerlukan pekerja dengan segera, tempoh 3 minggu ni adalah munasabah untuk mereka membuat permohonan. Baik, saya juga nak kongsi bahawa trend kemasukan kota yang telah diluluskan untuk 5 tahun terkini. Kita semak trend ya. Bila dapat kota lulus, bayar levy dan semua prosesnya tu, kita semak trend 5 tahun kebelakangan ini, dia tak melebihi 80% daripada keseluruhan kota yang diluluskan. Dia pattern tu tunjuk begitu. Ya. Oleh demikian, kita jangka sejumlah 105,600 pekerja akan diberi surat kelulusan VDR daripada 132,000 kota yang masih belum memohon surat kelulusan VDR. Pelanjutan tempoh ini tentunya akan memberi manfaat pada majikan terutama dalam sektor kritikal seperti peladangan. Okay, ya. Unjuran kita, bila kita semak data 5 tahun kebelakangan, daripada dapat kota, bayar levy, ambil VDR, biasanya dia berlega sekitar 80%. Jadi kalau setakat 31 Mac ada 132,000, maka kita unjurkan 105,600 dijangkakan pekerja akan diberi surat kelulusan VDR. Jadi itu juga menyokong tempoh
3 minggu pelanjutan. Jadi dalam hal ini, saya suka mengambil kesempatan ini untuk mengajak majikan ya supaya memanfaatkan sebaik-baiknya tempoh pelanjutan yang telah diberikan untuk mendapat surat kelulusan VDR. Peringatan ini penting bagi mengelakkan trafik yang tinggi di dalam sistem kita pada saat-saat akhir seperti berlaku baru ni. Saya bagi tarikh-tarikh tadi itu tarikh yang dah di ujung. Sedangkan pengumuman kita tentang penamatan tarikh itu kita dah umum lama. Jadi menjadi kebiasaan majikan dia bersegera tu di hujung-hujung. Jadi tentunya kemudiannya menyumbang kepada gangguan sistem. Dan kali ini bila kita lanjutkan 21 April, kita harap mereka boleh atur betul-betul supaya jangan tunggu pada minggu terakhir. Jadi namun tempoh akhir kemasukan pekerja asing sektor formal kekal pada 31 Mei. Ya. Itu selari dengan sentimen pasaran yang memerlukan tenaga kerja ya dengan segera bagi mengelakkan situasi ya, manfaat tertangguh ya. Kerajaan bersetuju untuk menamatkan perkhidmatan agensi pengendali permohonan visa Malaysia di mana ianya bermula dengan negara Bangladesh pada 1 Januari. Kalau rakan-rakan media yang follow pengumuman saya telah membuat pengumuman pada hujung tahun lepas, iaitu perkhidmatan agensi pengendali permohonan visa Malaysia yang bermula 1 Januari tahun ini kita tamatkan. Ya, kita mulakan dulu di negara sumber Bangladesh. Jadi seterusnya penamatan untuk lain-lain negara termasuk 10 negara sumber dan 3 negara bukan sumber kita akan buat pada 31 Mei 2024 dan 31 Disember 2024. Jadi kita akan susuli. Sebab kita ada 15 negara sumber. Pada pertengahan tahun 2022, waktu itu, pertengahan 2022, waktu itu, kerajaan membenarkan ejen pengendali permohonan visa Malaysia. Ya. Nak datang Malaysia boleh guna perkhidmatan visa tu, perkhidmatan ejen untuk dapat visa. Jadi bermula 1 Januari, perkhidmatan ejen ini di Bangladesh kita tutup. Kami akan susuli dengan beberapa negara sumber berikutnya. Jadi kita akan umumkan nanti negara sumber dan negara bukan sumber. Ya. Bila kita tamat ejen, maksudnya visa Malaysia boleh dimohon sepenuhnya secara atas talian. Okey. Dan objektif utama penamatan ini adalah untuk mempertingkatkan kecekapan proses pengambilan pekerja asing dengan mengurangkan lapisan birokrasi yang tidak memberi nilai tambah pada kerajaan. Selain daripada itu, majikan tidak lagi dibebankan dengan kos yang perlu dibayar kepada ejen pengendali visa asing ini. Dan dalam hal ini, kerajaan telah memberi akses ID kepada para majikan untuk membuat permohonan visa bagi kategori pekerja asing. Yang mana proses permohonan visa ini bergantung sepenuhnya kepada para majikan. Dan berdasar kepada semakan kita rekod JIM, bila mereka mohon sendiri oleh majikan, masukkan ID, mereka cuma perlu 3 hingga 4 hari saja untuk menyelesaikan proses permohonan visa. Ingat, saya guided dengan 4 prinsipal dalam pengurusan pekerja asing sejak saya mengambil alih. Pertama, cari jalan kurangkan migrant cost. Yang kedua, speed up the process. Yang ketiga, jaga kebajikan pekerja asing. Yang keempat, jaga juga kepentingan majikan. Jadi, kaedah yang kita buat sekarang adalah pengendali permohonan visa, agensi pengendali permohonan visa ni di negara sumber. Yang ini kita mulakan dengan Bangladesh, kita tamat. Hasilnya, majikan memendekkan tempoh untuk mendapatkan visa pekerja asing. Yang kedua, dia tak payah bayar ejen. Dengan sendirinya, kos dia akan kurang. Jadi tercapai satu. Of course, akan ada inisiatif lagi yang saya umumkan dari masa-masa ke depan ni. Setelah perkhidmatan di Bangladesh ini kita tamatkan, Immigration telah meluluskan sebanyak 23,859 permohonan visa dari Bangladesh saja, di Bangladesh, bagi tempoh 1 Januari hingga 3 April 2024. Kalau sebelum ini, 23,859 ni dia gunakan ejen. Kalau ejen charge katalah 200 ke 300 ke apa pun, itu kos kepada majikan. Sekarang dia tak ada lah. Ya, itu jumlahnya.
Jadi proses kelulusan dapat dilaksanakan dengan lancar dan ini memberikan indikatif bahawa perkhidmatan ejen visa ni di luar negara tidak diperlukan. Okey, jadi pengumuman bahagian pertama ni adalah tentang pelanjutan tempoh dengan alasannya, dan yang kedua adalah kesan penamatan ejen visa luar negara itu dan menyumbang kepada penjimatan kos dan mempercepatkan proses. Okey.